Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizwan bin Cikman. Saya lahir dekat Sitiawan, Perak, tapi saya membesar dekat Terengganu, satu daerah yang nama dia Setiu. Dan umur saya 24 tahun. Saya background pendidikan saya ni tak menarik pun sebenarnya kalau nak cerita. Saya sekolah biasa-biasa je, result pun macam tu je. Saya sebenarnya background engineering, cuma saya tak sempat nak habiskan saya punya diploma dekat KKTM, College Kemahiran Tinggi Mara. Pengalaman kerja saya start kerja masa saya umur 15 tahun. Masa tu saya lepas PMR, saya start kerja dekat kedai makan. Biasalah, budak-budak sekolah kan, baru habis periksa. Saya start kerja dekat kedai makan, lepas tu saya sambung sekolah balik ke tempat Tanima kan. Dan lepas SPM tu saya kerja sebagai welder. Saya kerja kedai welding. Yang tu kedai member saya. Saya kerja dalam setahun lebih juga lah. Yang tu part time je saya buat, sementara ni kan tunggu college. Saya start kenal Forex ni masa umur saya 18 tahun. Masa tu saya dekat college KKTM tu kan. College kan dia ada asrama, dan dia ada bilik-bilik macam tu. Saya pun pergi lah bilik member saya tengok dalam laptop dia tu ada craft apa semua. Saya pun tanya dia, apa ni? Ni bukan subjek kita belajar ni, dia cakap. And then cakap, ini Forex. Saya cakap, oh macam mana nak buat ni? Macam mana nak belajar? Macam mana nak faham dia ni? Cakap, alah aku pun tak tahu, aku baru belajar juga ni. Jomlah sama-sama kita belajar trade. Saya tengok macam ni, yang menarik juga. Saya pun cuba-cubalah. Dalam minggu pertama tu try con demo kan. Saya pun tak reti nak register lagi masa tu. IB pun saya tak kenal lagi siapa masa tu. Saya pun try dekat demo macam tu. Saya tengok ni macam seronok juga ni, kadang profit kadang loss, macam main game pun ada benda ni. Jadi saya cuba-cuba macam tu. Itulah permulaan saya dalam trading Forex. Saya tak ada cikgu sebenarnya Forex. Saya lebih banyak masa saya buang dekat Google, dekat YouTube. Masa tu saya Google Forex apa semua. Sebab masa tu saya dekat college, saya tak ada masa untuk cari cikgu ke, nak pergi kelas ke, nak belajar ke. Lepas tu saya banyak habiskan kat online lah. Saya buka Google, saya buka YouTube. Mana-mana video dekat YouTube yang cerita pasal Forex semua saya buka tau. Walaupun video dia tu 6 minit je, dia tunjuk profit je apa ke, saya buka, saya tengok je. Walaupun benda tu tak ada manfaat untuk saya, tapi saya buka juga. Sebab dah mula rasa minat untuk belajar. Pengalaman manis saya pun tak tahulah kalau pengalaman ni, sebab banyak sangat kot. Saya pun tak ingat mana satu yang manis, mana satu. Sebab bagi saya benda ni semua, saya kalau dalam trading saya tak ada pengalaman pahit ataupun manis lah. Sebab benda tu kita buat untuk income kita kan, bukannya kita buat untuk jalan-jalan ke, makan angin ke. Benda tu bukannya untuk pengalaman manis atau pahit tau. Maknanya kalau kita loss pun, itu bukan pengalaman pahit lah bagi saya. Itu kita dapat belajar something gitu. Jadi kalau tanya saya pengalaman manis dengan pahit ni, tak ada lah dalam trading. Kalau loss kita belajar, kalau profit kita withdraw. Daripada segi psikologi ni, dia lain orang lain tau. Dia punya cara, dia punya karakter trading pun lain. Jadi untuk psikologi ni, kalau kita nak kalau kita nak stay lama dalam Forex ni, psikologi yang paling penting lah. Siapa-siapa yang nak trade, kalau emosi tu tak kuat, tak payahlah trade. Kerjaan ke yang tu lebih okey kot. Sebab psikologi ni dia boleh jahanamkan akaun kita tau. Bila kita dah loss, contoh kita loss $10 pun kita dah risau, kita dah nak cover on the spot. Yang tu semua masalah mental yang tu. Walaupun tak ada setup, tapi kita nak masuk juga, buat apa yang tu kita loss asal $10 lalas, kita MC buang duit je kalau macam tu. Jadi untuk kita stay lama dalam Forex ni, psikologi yang paling penting lah. Emosi kita kan,
kita nak manage duit kita dalam tu, kita nak trade untuk esok, ada ketak modal apa semua, itu berkaitan dengan mental kita lah. Kalau kita dah loss tu, jangan kita nak acah-acah nak cover ke, yang tu kita kena tunggu setup betul-betul baru kita boleh entry. Bukannya kita entry sebab kita loss, tapi kita entry sebab setup ada. Yang nombor 2 yang paling penting, kita lepas pada mental kita semua, emosi kita dah okey, dah stabil. Yang kedua adalah money management. Money management ni dia subjektif tau. Lain orang lain cara dia manage. Ada orang depo besar, lepas tu dia trade lot 0.02, 0.03, dia nak management tu. Tapi kalau tanya saya, cara saya depo kecil. Saya manage money. Ada orang cakap saya trade high risk lah apalah, tapi dia tak tahu dalam bank saya ada berapa. Yang dia tahu account saya MC, yang tu high risk. Sebenarnya yang saya depo tu $50. Yang tu baru 1% kot daripada account bank saya. Maknanya sebelum depo tu saya dah kira money management saya siap-siap. Kalau MC pun yang tu je MC. Sebab saya kalau trade account besar, saya ada masalah gatal nak alih stop loss tau. Lepas tu saya ada masalah nak layer. Yang tu saya rasa mungkin orang lain boleh kontrol benda tu, tapi kalau tanya saya tak boleh nak kontrol benda tu. Saya suka ubah-ubah stop loss, saya suka layer lot besar. Cara saya nak manage duit saya sebelum depo tu saya dah kira berapa saya nak MC. Dan kalau MC pun saya tak kacau duit dalam bank saya. Jadi saya manage sebelum saya depo lagi sebenarnya. Saya dah kira, contoh saya nak loss $50. Yes, saya depo $50. Takat tu je. Jadi kalau ada case MC ataupun stop loss, dia tak melibatkan duit yang lain lah. Dia cuma yang tu je loss. Yang bagi galakan saya trade ni sebenarnya tak ada pun. Sebab saya duduk dekat kawasan yang orang cakap tak membangun sangat lah. Jadi kalau kita sebut forex pun dia macam apa tu forex. Dia pun tak kenal apa tu forex. Jadi kalau family saya pula daripada awal lagi dia cakap ni tak boleh ni, tak payah buat lah, dia cakap cari kerja lah cakap. Dan saya, tapi daripada yang saya baca dekat Google apa, saya tengok dah ramai yang berjaya apa semua. Jadi saya anggap ini satu cabaran lah untuk saya. Saya cabar diri saya sendiri untuk buktikan kepada semua yang cakap benda ni tak boleh buat duit ke apa ke. Jadi kalau tanya saya siapa yang dorong saya, sebenarnya diri saya sendirilah. Sebab diorang semua tak kenal forex. Bila saya cakap saya trade forex, barulah dia macam apa tu. Jadi tak ada orang yang mendorong saya untuk menjadi trader pun sebenarnya. Ini semua saya buat sebab saya yang nak jadi trader. Paling tinggi tahun lepas saya buat, dalam masa 1 bulan saya buat $10,000 dengan modal $1,000. Saya buat dalam masa 1 bulan 10,000. Yang tu gain paling besar lah yang saya pernah buat. Loss yang paling besar saya tak tahu berapa, sebab saya kontrol saya punya deposit tu tak besar mana. Yang paling besar pun 1,000 je lah kalau MC. Sebab saya tak pernah depo 30,000 ke 40,000 ke. Saya manage saya punya duit tu sebelum saya tekan butang depo, saya dah kira siap-siap. Jadi loss yang paling besar setakat ni akaun saya $1,000 lah loss. Saya tahu kontes ad sosio ni daripada Facebook, daripada wall Facebook. Saya pun lupa siapa yang post. Cuma saya tengok benda ni depo $10 dah kontes, dah banyak masuk kontes. Saya pun cuba. Hari pertama, minggu pertama tu saya duduk ranking nombor 1 kan. Daripada hari pertama sampai hari kelima. Lepas tu ada, saya dah
mental saya dah out sikit, saya pun MC, and then saya cuba lagi cuba lagi dan nombor 1 balik. Itulah sebab saya teruskan kontes sampai habis. Sebenarnya kalau ikutkan saya dah MC berapa account 5 account kot saya MC. Tapi dah kita tengok ranking kita daripada hari pertama, kita dah boleh buat game macam tu kan. Jadi kita cuba je lah untuk dapat balik kita punya ranking sampailah hari last. Untuk trader baru, yang paling penting kalau nak jadi trader tu, sebelum depo kira dululah berapa yang korang nak loss. Sebab benda ni high risk kan. Kalau korang depo 1000 pun korang cakap nak trade low risk, yang tu saya boleh jamin korang akan ubah stop loss, lepas tu korang akan tambah layer. Yang tu sangat berisiko bagi saya lah. Jadi korang yang baru nak trade ni boleh cuba trade dekat Exosio. Sebab dia punya minimum depo pun dah $1 pun dah boleh depo. Kalau korang nak cuba account Scalp X pun, yang tu spread dia kecil dekat Exosio. Jadi korang boleh depo dengan $50 minimum, dah boleh trade untuk dapatkan spread yang cantik. Jadi korang yang nak cuba-cuba trade ni, cuba pecahkan account dulu. Ada $100 tu kita pecah jadi 3 account ke. Maknanya kalau kita MC, kita ada lagi 2 account yang kita boleh trade tau. Tapi kalau korang dah depo 1 account semua, lepas tu bila dah MC dah tak ada modal nak trade. Padahal peluang tu hari-hari ada tau. Jadi bila korang MC dah tak ada modal, macam mana korang nak ambil peluang esok untuk trade? Sebab tu kalau korang nak trade dengan modal yang terhad, and then korang kena pecah-pecahkan dulu account. Lagi 3 ke 4 ke, then korang boleh trade macam biasa. Saya setakat ni tak ada apa-apa perancangan lagi dengan Exosio. Mungkin saya nak buat copy trade kot. Cuma saya ni trader gold dan saya perlukan leverage yang besar untuk gold. Kalau Exosio ni dia punya leverage agak kecil lah dia bagi. Dalam kalau $50 tu kita boleh buka 0.02 je. Jadi untuk trader gold macam saya ni nak buat copy trade dekat Exosio, sebab saya trade gold, saya fokus dekat gold. Mungkin kalau trader lain boleh cuba copy trade dekat currency kot. Currency dia memang sangat cantik, spread apa semua. Cuma untuk peminat gold macam saya ni, saya perlukan leverage yang besar dekat Exosio sebenarnya. Sebab follower kita semua pun tak ada yang depo 3-4 ribu. Semua depo dalam $50 je. Jadi saya nak manage untuk copy trade dekat Exosio ni. Setakat ni saya hold dulu, saya tak buat lagi. Mungkin lepas ni kalau dia dah besarkan leverage sikit dekat gold, saya akan cuba buat dekat Exosio.